Tuan-tuan dan puan-puan, dulu kita sering ingatlah, kita sering dengarlah ulasan-ulasan bola kering berada di kaki saudara Azimuddin mengelecek terus kepada Ustaz Azam Samad melarikan bola dengan laju di penjuru padang. Terus kepada Ustaz Syaril Long tidak menyimpan bola, terus kepada saudara Badur Bakhtiar mengelecek dengan laju mencari kawannya itu Tuan Sanusi sepak dengan kencang, tidak dapat diselamatkan oleh Teh Silong. Teh Silong PH. Itulah hasil suara-suara kita dengar ulasan dululah. Tapi kita tak profesional lah, saya pun malam ni yang boleh. Jadi insyaAllah itulah antara kita dengar sikit apa yang ada di stadium tu. Dan pada malam ni yang kita tahu YB Badrul ni dia terkenal dengan nombor 7. JC Canary dia nombor 7. Dan dia dapat pun 17,771, 37 ada dalam tu. Memang lak sungguh nombor 7. Itulah yang YB Badrul kita pada malam ni, yang memenangi PRU pada 12/8 tu, yang mana di antara kita ada beberapa orang dalam PM, kita ada 33 di Kedah, dan seperti Mahfuz katalah 3 lagi nak cukup depa nak mata Kedah. 3 sungguh. PH dapat 3 sungguh. Itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, YB Badrul dia ni ketua Dewan Pemuda PAS Sungai Petani, tak silap. Ya. AJK Pemuda, insyaAllah akan bakal ketua tu. Dan insyaAllah malam ni mungkin dia akan ulahlah macam mana suasana berada di padang bola dengan suasana berada di arena politik yang berbeza lah. Kalau dulu kita, pimpinan kita pun kata turun padang, dia turun padang lama dah. Lama dah YB turun padang. Cuma lah ni dia padang pun dia turun, longkang pun dia turun, batas ban pun dia turun dah. Dulu dekat padang dia. Ala ni dah langkah sampai Bendang pun dia turun, jalan raya pun dia turun, jalan Bendang, jalan ban pun dia turun. Mana dia laju lagi lah. Dan pada malam ni mungkinlah kita nak tahu sedikit lah. Ada beberapa persoalan lah. Kita nak tahu bilakah orang kata MB Kedah merisik meminang dia lah nak jadi calon, sebab kita tahu masa tu dia masih lagi menjadi Kapten Sabah. Kita cuma dengar tiup-tiupan angin mengatakan beliau akan menjadi calon di Kedah. Sebab kalau kita bandingkan dengan pendapatan bulanan beliau lebih pada gaji Elang Adun. Jadi mungkinlah kadang-kadang jiwa dia tu kental, sanggup menghadapi apa jua syarat, apa jua halangan-halangan, dan menyebabkan beliau berminat kepada politik. Jadi bolehlah dia bagi pencerahan sikitlah sejarah terdetik ke arah politik ni. Disilakan YB. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Yang berhormat Tuan Haji Saad Seman dan Ketuan PAS Kawasan Padang Besar Adun Cuping, Yang berhormat Ustaz Muhammad Azmir Azizan, Timbalan Yang di-Pertua PAS Kawasan Padang Besar, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis Adun Santan. Hebat orang Perlis ni. Yang berhormat Saudara Haziq Ashraf, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Perlis, Ahli Jawatan Kuasa PAS Kawasan Padang Besar, yang saya hormati Saudara Muhammad Mustaqim Abdullah, Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan Padang Besar, bersama AJK Kawasan, Puan Hajah Amnah Abdul Rahman, Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan Padang Besar, pengarah dan setiausaha Dun-Dun yang saya hormati, tim ARC, tuan-tuan, puan-puan yang sanggup hadir pada malam ini bersama kita pada malam ini, dan saya mohon maaf kerana tim ARC menunggu kami tadi kan, sebab di Gurun banyak program bersama anak-anak muda di Gurun. Jadi pada malam ini saya begitu teruja dan begitu terharulah kerana hadir
di Perlis ini bersama tuan-tuan, puan-puan, dan saya dapat jangkakanlah soalan pertama tadi. Masa bila Menteri Besar memberi tawaran masuk ke bidang politik inilah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, yang sebenarnya tawaran ni sudah setahun semasa saya kat Sabah lagi. Masa duk main lagi dan lilitan ketua pasukan. Tanggungjawab dekat sana pun besar dan diberikan tanggungjawab oleh Menteri Besar pun besar juga. Jadi sebelum itu saya mengingat kata-kata arwah ibunda saya yang sebelum ini semasa saya bermain bola sepak, jika saya nak main dekat luar saja, luar daripada Kedah, dia tak bagi. Dia kata jangan pi lagi. Tetapi pada tahun 2021 saya nak berhijrah ke Sabah, beliau bagi pi. Dia kata pi lah kat Sabah, dia kata. Kita pun rasa lain, rasa macam ada something ni. Rupa-rupanya dia dapat rasa, dia dapat tahu yang anak dia akan mengharumkan nama negeri Sabah juga. Sebab sebelum ni Sabah adalah pasukan yang berada di tangga yang ke-10, 11 dan saya ke sana bersama Rizal Ghazali, sahabat baik saya, mengembalikanlah zaman kegemilangan negeri Sabah dan kami bawa Sabah layak ke pertandingan AFC dan tangga ketiga Liga Super. Dan selepas itu arwah ibu saya juga mengatakan bahawanya saya ni akan mencaburi bidang politik. Dan setiap malam sebelum tidur saya akan ingat kata-kata beliau dan saya ingin menunaikanlah hasrat beliau dan bersama dengan masyarakat mendekatkan diri saya ke arah ke jalan yang selama ini saya masih tercari-cari. Kan, selama main bola ni tiada masa untuk mendekatkan diri saya bersama dengan masyarakat. Dengan itu saya ambil keputusan, saya sanggup korbankan kerjaya saya yang saya sayang selama ini dan saya masuk ke dalam bidang baru ini dan saya menerimalah lamaran daripada Menteri Besar selama 1 tahun. Dan saya memberi keputusan itu sebelum kempen pilihan raya itu dan beliau pun menganggap saya sanggup mengambil cabaran yang begitu besar dalam kerjaya hidup saya selama ini. Dan selepas menang, alhamdulillah, saya dibantu oleh pegawai-pegawai yang kebanyakannya adalah jemaah-jemaah kita yang berasal daripada gurun. Saya ambil pemuda-pemuda PAS kawasan Jerai sebagai pegawai-pegawai di Pusat Khidmat Wakil Rakyat Dun Gurun. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya mengalu-alukanlah kehadiran tuan-tuan YDP yang berhormat untuk hadir ke Pusat Khidmat kami yang berada di Pekan Gurun bersebelahan dengan Ahli Ihsan. Jadi tuan-tuan kalau nak buat aduan, nak minta sumbangan ke, saya akan tanya dulu kawasan mana. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya dapat sampaikan tentang lamaran yang diberikanlah oleh Menteri Besar Kedah. Terima kasih YB. Itulah sedikit penjelasan awalan langkah yang pertama lah beliau dalam politik dan alhamdulillah Allah anugerahkan kemenangan yang besar lah sama ada bagi beliau ataupun lain-lain YB yang ada di Kedah. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kalau kita lihat suasana bola sepak dengan politik memanglah berbeza. Sebab politik bola sepak dia ada jadual tertentu. Dia ada masa latihan, dia ada masa permainan. Sedangkan politik tidak ada masa. 24 jam tu tak cukup. Nak lena pun tak sempat. Siapa jadi YB dia tahulah. Duk tolong YB pun macam tu juga kadang-kadang. Tak lena tu. Jadi macam manakah YB mensusul atur masa tu lah. Sama ada dengan keluarga, dengan masyarakat. Dan seperti saya kata tadi lah, bukan dekat turun padang. Turun semua. Hari tu ni saya nampak dia pergi tengok tepi longkang. Ada gambar tengok dalam Facebook tu. Itulah
tugas sebagai YB, macam mana YB membahagikan masa. Dulu orang duk atur. Ada masa hari ni jadual pukul berapa, 3-4 hari ni ada perlawanan pukul berapa. Jadi padang yang luas. Bukan dekat padang yang ada lampu 4 hujung je. Ni padang kadang-kadang tak ada lampu. Jadi macam mana YB agihkan masa. Kalau padang bola tu dia luas dalam 105 kali 68 meter je. Tu perluasan padang bola yang standard. Kalau ni lebih pada tu. Kena langkah panjang lah orang kata. Bolehlah YB ulas sikit. Baik, terima kasih. Apabila saya menang di gurun ni, saya pun baru tahu yang di gurun ni 60 tahun dah. YB, 60 tahun. Tak pernah menang. Kan? Saya pun first time lah dekat situ. Sama kat Perlis juga. Jadi bagi saya yang mula-mula sekali adalah niat kita. Niat kita kena ikhlas, jujur, amanah dan bertanggungjawab. Kalau niat kita tak betul, tuan-tuan, saya rasa tanggungjawab tu insya-Allah kita takkan dapat pikul dengan sebaik mungkinlah. Dan yang keduanya, bagi saya sendiri, kita kena dekatkanlah diri kita ni dengan masyarakat. Tak kira apa bangsa sekalipun, apa peringkat sekalipun, sama ada veteran, anak muda, kita kena beramah mesra lah dengan mereka ni. Sebab mereka ni lah akan memberi sokongan, dorongan untuk kita lebih maju ke hadapan. Apa yang tuan-tuan saya nak maklum di sini, di gurun sahaja penduduk seramai 53,000 orang. Satu parlimen boleh. Oh. Dan saya difahamkan semasa hari mengundi tu, saya ni kalau main bola sebelum ni, whistle tu tiup 90 minit je. Tapi pada hari mengundi tu, whistle tak tiup-tiup lagi. Mereka pula dah umum dah. Dian menang. Guak Cepedak menang. Di gurun ni mereka tak umum lagi. Kita ni tak cakap sehari tu tak cakap langsung. Orang rumah tanya, abang ni kenapa? Tak tahu rasa macam ketak. Kita jadi macam, yalah benda baru kan YB. Pukul 9 lebih baru mereka umum. Mereka umum mengatakan majoriti 6,848. Mereka duk rasa macam menang 200-300 lah. Rupa-rupanya majoriti yang besar. Jadi saya bersyukur dan saya rasa begitu ingin ambil politik ini adalah satu cabaran yang barulah dalam kehidupan saya, dan family saya pun, keluarga saya memberi satu sokongan dan dorongan yang begitu baiklah. Jadi soalan nombor 2 tadi, Ustaz. Jadual. Jadual bagi saya ni terus terang cakap lah, dia lebih kurang macam bola sepak je. Kan? Mereka duk jumpa saya tengok macam YB letih ni. Saya kata, sama main bola pun letih juga. Politik ni pun letih juga. Tapi saya merasakan bila kita jumpa dengan masyarakat, tambah-tambah kita pergi menziarah orang-orang yang memerlukan sumbangan dan golongan-golongan asnaf yang memerlukan bantuan, mendoakan kita ni, kita berasa begitu sebab lah. Kan? Jadi bagi saya, niat kita lah. Niat kita kena betul. Kalau kita nak buat sesuatu tu, kita kena sentiasa positif. Kita jangan duk negatif sampai bila kita nak negatif. Kan? Walaupun saya ni tak cakap banyak tuan-tuan, perempuan. Sebelum ni pun macam-macam yang mereka hentam saya selama ni. Jadi saya dah boleh menghadap penyokong selama 50,000 orang, 60,000 orang. Takkan puak-puak pembangkang ni dalam 10 orang kita tak boleh nak hadap. Jadi saya ambil benda-benda tu sebagai satu perjuangan hidup saya lah. Jadi saya tekad dan saya berhasrat tetapkan prinsip dalam diri saya ni, saya ingin mencari iman di dada.
Jadi sebab itulah, walaupun saya tak bercakap banyak, tetapi saya nak kerap turun padang bersama dengan rakyat, dan walaupun mesin rumput sekalipun, saya akan tetap buat. Apalah orang nak kata, biarlah orang nak kata apa sekalipun. Saya akan jadi diri saya. Saya takkan ubah diri saya jadi seorang yang lebih, apa orang kata, macam mewakili parti PAS. Tabah Palih ini PAS menjadi MB, kita perlulah gerakkan kerja kita lebih lagi lah. Membuktikan kepada masyarakat bahawa kita mampu untuk memerintah dan menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan oleh masyarakat kepada kita. Jadi tajuk kita pun seimbang. Takkan saya kemido no. Bila seimbang ni ada banyak orang, saya bukalah ke depan ni. Ke YB Azul Ustaz Azmi akan ada. YB Haziq ke ada. Sebab seimbang ni kena banyak orang. Ke ada insyaAllah. Terima kasih kepada Musi yang saya hormati Muhammad Tuan Haji Saad Seman dari Ketua Pak Kawasan, juga Adun Cuping, tetamu kita lah Muhammad Saudara Badrul, Adun Gurun, Yang Muhammad Saudara Haji, Ketua Yang Muda PAS Negeri yang juga merangkap Adun Berseri, JK PAS Kawasan, Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan, Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan, semualah. InsyaAllah lah, hujung bulan ni saya nak balik Gurun ya. Nak pergi ke Pusat Khidmat Wabi Bakhtiar ni, Wabi Badrul Bakhtiar. Kita pergi buat aduan lah. Isteri saya orang Gurun. Jadi insyaAllah lah, kok ada sumbangan apa yang Wabi nak bagi, insyaAllah lah kita boleh bawa ke Perlis ni. Jadi alhamdulillah, terima kasihlah kepada YB dan juga mana pun MP mana ni, tolong lah pengiring YB lah. Bila balik ke sana duduk jumpa dia selalu lah. Alhamdulillah. Jadi satu pengalaman baru kita lah. Kita bersama dengan orang yang sebelum ni terlibat dalam arena sukan bola sepak negara. Cuma di Perlis ni tak ada lagi bekas pemain bola sepak jadi YB lah. Mungkin ke depan ni kita tengok lagu mana kan. Dan tu tak apa, kita PM tepi. Baik, tuan semua, di Perlis ni alhamdulillah kita ikut jejak langkah abang-abang kita lah, Terengganu, Kedah, Kelantan yang memerintah lebih lama daripada kita. Dan yang terbaru, YB Exco kerajaan tempatan lah, telah pun selepas mesyuarat Exco baru ni kemarin lah. Selalu mesyuarat Exco hari Rabu kan setiap negeri, cuma Perlis buat kemarin sebab YB kena pergi ke Kuala Lumpur semalam. Jadi pertama, kita dah berjaya untuk memastikan dan juga mewajibkan mana-mana premis perniagaan yang nak buat signboard baru untuk diletakkan di premis perniagaan, wajib kena ada tulisan Jawi lah. Alhamdulillah, setelah mana kita setahun kita telah berjaya. Dan judi YB baru judi, alhamdulillah kita masuk bulan tahun lepas lah, masuk bulan yang ke-6. Awal lagi kita haramkan, kita tak sambung premis judi. Kita ada 6 saja di Perlis ni premis judi. Jadi hasil pun judi berlesen lah. Hasil pun apa, harum manis lebih lagi kan. Orang yang menjaga harum manis lebih lagi. Hasil dia banyak. Judi ni sikit lah. Jadi bertebatan lah dengan apa yang agama suruh. Maka kita bulan yang ke-6 tahun lepas, kita dah, Yang Muhammad telah ambil satu kah yang berani lah untuk umum. Supaya maknanya tahun 2023 ni, 2024, Perlis bebas premis judi lah. Alhamdulillah. Satu lagi kejayaan lah.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hasil Perlis ni tak sama dengan hasil Kedah lah. Kedah kalau ikut tempat gurun tadi 53,000 pengundi. Kita satu dun gurun sama dengan satu parlimen Padang Besar. Jumlah pengundi kan. Jadi tuan semua tak apalah. Baik. Masa saya sesi lepas saya jadi exco belia dan sukan tu, tahun ni ada perubahan lah. Antara cerita tu nak bawa main tim MB Kedah, bola ni lawan dengan tim MB Perlis. Tak sampai lagi, tak berjaya lagi. Kebetulan mungkin stadium utama kita tak siap lagi. Stadium utama kita tengah naik taraf lah. Jangkaunya bulan 4 tahun ni siap. Lepas ni exco sukan baru boleh atok balik lah. Sebab apa? Sebab kita duk tengok YB Haji Sa'ad duk tengok MB Kedah ni rancak sangat. Dia kali-kala kena dah kaki lah. Dia kelintir sini. Dia main Perlis ni dia berjumpa lah dengan MB Perlis kan. Baik, insyaAllah lah. Itu saja lah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? YB Aziz ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi, kemudian yang berhormat Saudara Badrul Bahtiar. Kalau dulu BB7, lah YB. Dulu BB, lah YB. Kemudian yang berhormat Mahat kita selaku yang di-Ketua Apah Kawasan, timbalan yang di-Ketua Apah Kawasan Ustaz YB Ustaz Azmed, kemudian AJK Apah Kawasan, Ketua Pemuda Apah Kawasan. Assalamualaikum. Kemudian Ketua Muslimat Apah Kawasan serta seluruh hadirin hadirat lah, terutamanya sahabat-sahabat ARC dah. Tak mau bercakap panjang lah sebab kita nak dengar Badrul Bahtiar. Cuma apa yang kita tok lah, pemuda negeri akan buat friendly lah dengan pemuda Apah Kedah. Tarikh tu patutnya 25 hari bulan. 25 hari bulan 1 ni. Tapi tengok-tengok YB Badrul Bahtiar tak boleh. Jadi kita nak ubah tarikh tu. Nak bagi dia boleh mai juga. Supaya kita boleh tackle dia dalam badan. Tapi kita lembut-lembut lah. Tengok-tengok main MB Kedah lagi sakan. Jadi insyaAllah lah kita tengah aturkan tarikh untuk ada friendly bola lah. Yang kita main dalam padang lah. Untuk kita beradu lah, tengok sama ada tim pemuda Apah Perlis power ke, tim pemuda Apah Kedah yang ada YB BB7 ni power. Tak apa, kita ada Safri insyaAllah. Jadi soalan saya tu, kalau kita pinang YB main-main kat Perlis ni boleh? Itu lah soalan saya. Wallahualam. Terima sikit daripada yang berhormat Ustaz Azmi dan juga Yang Berhormat Aziz tentang persoalan-persoalan yang dikemukakan ataupun pandangan ataupun hala tuju yang sedang dibawa oleh Kerajaan Negeri Perlis. Dan apa maklumat yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Ustaz Azmi tadi, sepatutnya kita kena wawah di kedai kopi apa yang telah dibuat oleh Kerajaan Negeri. Kalau kita yang tidak menjadi mata rantai kepada Kerajaan Negeri, masyarakat tidak akan dapat mengetahuilah. Pendarab Facebook, WhatsApp ni gaya muda lah, kadang tak baca pun, baca hal lain. Dia tak baca habak kerajaan ni. Tambah kalau orang lama lagi tak baca. Jadi tanggungjawab kita sambil duduk minum kopi tu, tepuk meja tu, habak sikit. Supaya masyarakat dalam Perlis tahu apa yang sedang kita buat. Sebab dalam WhatsApp tu kita ada lah. Dia tanya apa kerajaan dah buat, apa kerajaan dah buat. Jadi kita jawab lah kepada sahabat-sahabat kita di kedai-kedai kopi tu bahawa apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Ustaz Azmi tadi. Jadi saya nak lontarkan ke bahagian depan lah. Pemuda-pemuda ada soalan. Tadi saya nampak ada mic depan tu. Ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita nak ringkas kat sini. Terima kasih Adi saudara penghujung majlis. Tetamu kita yang kita raikan YB BB7. Banyak anak guru Pak YB Chuping, YDP, Timbalan YDP, Ustaz Mek, Dr. Muslimat, bos saya Hazi, YB Besri dan juga pakcik-makcik, tuan-tuan dan perempuan semua. Terutamanya geng RC dan juga geng Mutu tadi ni. Kita duk tunggu tadi lama, tapi tak asyik tadi ni. Pasal mereka bawa lekah. Saya bawa Mutu paling kecil sekali sisi tu. Oh, saya jenuh Muhammad kat belakang. Tu memang tak asyik ya. Kita bawa nekak lah. Yang ada depan tu Harley Davidson, kaca. Memang tak asyik ya. Tapi tak apalah, kita boleh kecak juga. Yang nak diringkaskan ni, kita nak tanya untuk luar semua orang kenal. Siapa tak kenal YB Badrul Bahtiar. Cuma hanya mungkin bagi kepada pakcik-pakcik dan makcik-makcik juga muslim-muslimat lain yang tak tahu, mereka kata apa benda BB7. Mereka dengar adung gurun dulu macam mereka baru tengok muka. Jadi kalau sebuah sedikit tu, kalau mendapat keizinan daripada YB tu, YB cerita kalau sedikit sejarah hidup YB dah kecil tu, duduk main bola macam mana yang boleh terror sampai ke boleh main di Sabah tu. Untuk maklumat saya ni bukanlah keahlian sangat pembola sepakan tu, taklah ahli sangat. Cuma pasal YB Iman ni jadi minat tu ya. Lepas tu untuk melawan YB juga, kalau kata Gunung Jerai tu memang duduk di Gunung Gurun lah. Atas puncak tu kalau muda. Bawah, dulu kami dah tawan lah. Bawah dan atas kami tawan. Berjalan kaki naik. Tengok Padang Besar sebenarnya kami dah tawan dah puncak dah. Diringkaskan boleh lah sampai sedikit bagi contoh tengok supaya menjadi motivasi kepada kami ni. Geng-geng muda ni kan tak tahu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. BB tu maksud dia Badrul bin Bahtiar. Mereka duk panggil saya Badrul Bahtiar. Sebenarnya nama saya pendek ya. Nama saya Badrul bin Bahtiar, bapa saya, arwah bapa saya. Jadi yang 7 tu semua tahulah kan. JC Keramat yang saya pakai semasa bermain dengan pasukan negeri Kedah. Saya bermain dengan pasukan Kedah ni selama 16 tahun. Dan berhijrah ke Sabah atas faktor bukan tak sayang Kedah dah. Saya nak membantu Coach Datuk Ong Kin Swee. Dia nak sangat Sabah ni majulah. Jadi saya berhijrah ke Sabah selama setahun 7 bulan. Dan saya tinggal lah sahabat baik saya Rizal Ghazali dekat sana. Pandai-pandai dia lah bawa tim Sabah tu macam mana. Jadi saya berumur 35 tahun. Jadi tahun ni dah 36 lah. Saya dibesarkan sebenarnya di Hospital Besar Kuching, Sarawak. Bapa saya seorang tentera. Tentera ni memang selalu bertukar tempat lah. Jadi bapa saya berpindah ke Sungai Petani yang saya semasa itu umur baru 2 tahun. Baby. 2 tahun dan di Kedah lah paling lama saya menetap. Saya mempunyai 5 orang adik-beradik. Saya anak yang keempat. Saya mempunyai seorang isteri yang bekerja di Unisham, Kuala Ketil sebagai seorang lecturer matematik statistik. Bila balik di rumah tu malam-malam tu dia ajaklah saya matematik statistik. So tolong kita dah ingat dulu rate ABCD tu. Rupa-rupanya macam-macam. Kuasa ni kali ni saya serah balik, tak boleh dah. Saya mempunyai 2 orang cahaya mata perempuan yang sulung berumur 7 tahun dan yang keduanya berumur 2 tahun. Dan insya-Allah mungkin ada rezeki saya selepas ini masih lagi dalam tempoh 4 bulan untuk kelahiran yang nombor 3 dan 4 insya-Allah.
Saya mengharapkan doa-doa daripada tuan-tuan supaya isteri saya dipermudahkan dan sihat semasa kandungan. Jadi soalan seterusnya, ni saya dapat jangka dah soalan ni. Saya kalau malam tu saya tidur, tangan saya ni dekat atas dahi. Kata gaji aku ni banyak ni. Yang kita dengar gaji adun ni, berapa lah kan, YB? Jadi saya rasa kalau tolak-tolak ni saya buat dah kira-kira. Tolak ni. Tinggal banyak ni je belanja ni. Ish, betul ke ni ya? Saya pun masa nak main bola tu pun saya tak fokus tau. Saya jadi macam, ish, betul ke ni ya? Saya pun fikir tak apalah. Kita korban lah. Saya rasakan rezeki ada di mana-mana. Dan saya rasakan dengan sejumlah yang saya masuk dalam bidang politik ni, setakat ini Alhamdulillah mencukupi dan bolehlah bantu masyarakat di Gurun tu. Dan macam YB cakap tadi, akan datang ke pejabat kami, saya rasa berbesar hati. Jadi saya merasakan duit ni besar mana sekalipun, kalau kita tak manfaatkan belanja kita tu, memang susah. Bagi saya sikit, kalau kita manfaatkan dengan baik, bagi saya sudah mencukupi. Jadi saya rasa tak ralat lah saya tinggal bidang bola sepak ni dengan gaji yang jumlah semua dapat tahulah puluh-puluh ribu YB pemain bola sepak sekarang ni. Tapi sekarang ni banyak dah kelab tak banyak gaji YB. Jadi saya harapkan bila masuk dalam bidang baru ni, bagi saya bukan satu bebanan lah. Saya seronok dan saya rasa macam bersyukur kerana saya dekat dengan masyarakat, saya dekat dengan anak-anak muda. Jadi saya mengharapkan sokongan daripada tuan-tuan, abang-abang yang ada di depan saya ini untuk terus menyokong dan kita tegakkanlah kebenaran, amanah, keikhlasan untuk negara Malaysia ini. InsyaAllah. Lagi ya? Ada Pak ada soalan. Assalamualaikum. Saya ada dua soalan. Yang pertama, untuk YB berdua kita, apakah cabaran yang paling yang paling sukar dilaksanakan semasa bertugas sebagai YB? Dan yang kedua, program apa yang dijalankan untuk menarik anak muda menyertai PAS setakat sekarang? Sekian, terima kasih. Okey, baik. Saya jawab dulu soalan nombor 2. Apa program bersama anak-anak muda? Tengok noh. Okey, khususnya di Gurun ni, kami banyak program. Macam saya ni ahli sukan lah kan. Banyak program-program sukan, dekatkan diri dengan kaum-kaum lain. Contoh baru-baru ni, kami buat program badminton terbuka di Gurun. Dan selepas ini, ada lagi program bersama anak muda, Liga Bola Sepak Dun Gurun. Jadi di situlah. Dan saya pun ada tubuhkan kelab bola sepak di Gurun. Bawah 23 tahun. Alhamdulillah sambutan tu, kira tim kami ni, tiap-tiap minggu tu, ada orang nak ajak main lah. Saya pun kata stop Ustaz. Jangan tiap-tiap minggu. Duit peruntukan nak habis lah ni. Kalau tiap-tiap minggu kita duk pergi main, tak cukup Ustaz. Jadi kami ada jadual kami mungkin dalam sebulan 4 kali saja perlawanan. Dan di Gurun juga pemuda PAS kawasan Jerai begitu aktif. Macam semalam kami melawat satu kampung tu,
yang memerlukan mesin rumput dan bola sepak untuk menarik minat anak muda ni. Dan selepas ini di kaki Gunung Jerai juga kami akan adakan program fun walk. Daripada bawah jalan sampai atas. Gunung Jerai ni pula dia ada sempadan dia. Kita pindah ikut depan. Di bawah Gunung Jerai, tapak Gunung Jerai tu, kawasan Yan. Bila naik atas sekali, kawasan Kuala Muda. Belah kiri pula adanya Yan. Belah kanan ada yang Kuala Muda. Jadi sempadan dia tu berbeza-beza. Kawasan saya ni, cerita pak kawasan saya pula. Tak apa lah. Daripada Bidung sampai ke Jeniang. Selepas Jeniang tu, kawasan Panglima Perang kita lah. Jadi bila permasalahan di Jeniang nak ke Jeneri tu, kita mengadu dekat Menteri Besar, insya-Allah cepatlah progres tu. Lampu jalan ke, pokok tumbang ke. Jadi program bersama anak muda ni memang begitu banyaklah yang pegawai Pusat Khidmat Wakil Rakyat Dun Gurun buat. Jadi saya sebagai wakil rakyat di sana kena keraplah selalu turun menyantuni penduduk-penduduk di Gurun walaupun berbilang kaum. Saya langgak aja tuan-tuan. Walaupun rumah mereka ada anjing ke, kawasan ni, orang ni ke, parti ni ke, saya pergi je. Jadi tak ada masalah lah. Berbalik kepada soalan nombor 1 tadi, bebanan sebagai wakil rakyat. Okey, bebanan ni main bola lain sikit. Kalau jadi wakil rakyat ni pun lain. Dalam bola sepak, bebanan ni apabila permasalahan dalam kebajikan lah. Dalam kebajikan apabila gaji tak masuk 3-4 bulan, bank pun dah mula call. Jadi itulah bebanan dalam bola sepak ni. Dan yang keduanya tentang kecederaan. Pemain bola sepak ni kalau mengalami kecederaan yang memerlukan operation akan mengambil masa yang begitu lama untuk pulih kembali seperti sebelum itulah. Jadi yang kedua ni lah yang paling bahaya sekali. Operation lutut. Dan saya alhamdulillah selama bermain bola sepak tak ada operation lagi. Yang saya duduk berguling-guling atas padang tu semua tu lakonan je. Kan? Sebelum kena tackle saya berlakon dulu. Referee pun kita kenal lama dah. Dia pun faham dah. Kalau Badrul ni dia jatuh dia berguling saja dia burung tu. Kan? Mungkin tang tu MB nampak kot. Dia kata budak ni banyak bohong ni dalam bola sepak. Jadi itulah bebanan dalam permainan bola sepak. Baik, dalam politik ni bagi saya bebanan tu adalah permasalahan yang kita nak selesaikan tetapi tak dapat nak selesaikan. Itulah bebanan dan saya rasa begitu macam sedih lah kalau tak dapat tunaikan hajat penduduk-penduduk, kan? Jadi saya mengharapkan dan saya mendoa supaya permasalahan dia masyarakat ni, kalau aduan ni yang saya nampak, bila aduan ni mereka nak disegerakan. Apa yang saya nampak lah. Jadi bila kita tak segerakan aduan tu, saya rasa macam alamak, rasa galat lah. Jadi saya mengharapkan masyarakat fahamlah situasi 4 negeri ni. Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan. Peruntukan contohnya ahli parlimen ni yang kita tahu RM0 dah. Kami pun nak minta ke parlimen segan. Jadi bila hajat saya ni kalau tak dapat tunaikan sesuatu permintaan tu tak terlaksana, saya rasa macam galat lah. Jadi saya harap selepas ini akan ada perubahan. Hashtag kekal tenang tu sebenarnya something tu. Kan? Jadi saya rasa pimpinan-pimpinan yang tertinggi mereka dapat tahu dah sebenarnya.
semuanya kita nak rahsiakan lah kot. Sama-samalah kita mendoakan untuk perubahan, insya-Allah. Jadi saya harapkan soalan yang seterusnya. Terima kasihlah kepada YB Badrul di atas beberapa saranan-saranan yang diberikan kepada kita di atas persoalan yang dikemukakan oleh Cikgu Mak Nasir tadi. Cikgu tanya dengan murid. Tak apalah. Yang penting insya-Allah. Jadi kita berkisar pada bola juga. Kalau kita tengok di stadium tu, masa bola ni pelbagai bangsa ada. Itu menyatakan sokan sumber perpaduan jugalah. Jadi macam mana YB tengoklah ataupun apakah saranan YB dalam politik pula ni untuk kita menyatukan bangsa-bangsa kita yang ada supaya suasana yang YB sebut tenang, harmoni itu akan wujud di dalam negara kita lah. Sebab di hadapan kita ni pemuda-pemuda bakal mewarisi kepimpinan yang akan ada. Jadi saya berharaplah mungkin YB ada saranan-saranan tertentu lah untuk sama-sama kita mewujudkan perpaduan, keharmonian dalam masyarakat kita untuk menjadi tonggak kepada kita untuk pilihan raya yang akan datang lah. Sebab itulah YB boleh sedikit pandangan. Baik. Bagi saya di Gurun ni, kaum India, Cina ramai. Siam pun ada tapi dalam berapa ratus je lah. Jadi kita nak tarik mereka ni supaya ke arah kita ni. Macam saya cakap tadi lah, saya anjurkan perlawanan badminton baru-baru ni. Dan Alhamdulillah ada kaum Cina yang turun, kaum India yang turun. Dan selepas ini akan adakan lagi sukan-sukan apa yang mereka ni minat. Contohnya bola keranjang, pingpong. Dan mungkin dengan cara itu kita boleh dekatkan diri kita ni dengan mereka ni. Kita jangan anggap tu sebagai satu beban lah. Bila kita nak dekat dengan mereka ni, tak payah lah dekat dengan mereka ni. Mereka bukan bagi kita pun. Kalau kita rasa macam tu, susah lah. Jadi saya rasa untuk mengharmonikan tentang kaum Cina dan India, Siam ni, kita kena rajin turun di kawasan mereka lah. Rajin turun dan macam di kawasan saya sekalipun, setiap hari Rabu kami akan memberi sumbangan sedikit bakul makanan beras sejahtera yang diperuntukkan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Jadi setiap satu bulan tu 200 kampit Kerajaan Negeri Kedah akan bagi ke setiap dun. Jadi kami Pusat Khidmat ni akan carilah MKK dalam setiap hari Rabu tu 3-4 kampung. Kami akan bagi beras sejahtera dan sedikit bakul makanan yang kami tambah. Dengan itu sedikit sebanyak dapat meringankanlah beban penduduk-penduduk di kawasan Gurun. Dan selepas ini program-program yang akan diadakan oleh PAS Kawasan Jerai. PAS Kawasan Jerai membantu dun perasmian tempoh hari. Jadi selepas ini saya mengharapkan Perlis satu negeri yang begitu besar, bukan besar daripada majoriti masyarakat yang dulunya besar dalam kancah bola sepak. Setiap tahun sebelum-sebelum ni masuk final. Dan saya harap selepas ini bola sepak negeri Perlis kembali menyinar. InsyaAllah. InsyaAllah YB, terima kasih. Kalau boleh kami ni kepimpinan ataupun geng golongan muda ni kami gerak kerja YB buat macam mana mengatur program-program di Gurun tu, insyaAllah kami akan cuba tengok yang mana elok kami ikut. Contoh dia macam YB suar kaki yang orang ikut. Suar kaki yang ramai, insyaAllah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan mati sekalian, kita pun telah sampai ke 9 malam. Dan untuk makluman, memanglah kita rancang tu malam ni selepas program ni
nak buat futsal. Saya telefon PA, dia tak boleh. Sebab YB ada urusan dan esok nak kena pergi Kuala Lumpur. Jadi kita tak apalah, dia pemuda pun nak ambil alih. Kita mungkin dia akan buat lah perlawanan persahabatan tu. Tak apalah. Jadi apa-apa saya bagi pihak Pakar ucapkan terima kasih lah. Sebelum ditangguhkan, saya mendapat permintaan lah daripada JK PAS kawasan yang duduk di luar tu. Dia kata di luar tu ada tabung pembangunan. Pembangunan kawasan, pembangunan ni, dewan ni dan juga pembangunan kebun. Di belakang tu kita ada harum manis. Tapi lalang nak sampai tinggi. Jadi dia kata kukut ada tabung tu, bolehlah kita cari traktor nak tolak lalang-lalang tu sikit. Dia terus saya umum lah. Sekejap lagi sama-sama nak tuan-tuan nak keluar tu, ada tung di luar tu. Untuk kita tabung pembangunan, dia juga tabung kebun konta kita ini, insyaAllah. Jadi ada lagi tak pemuda-pemuda? Kalau ada persoalan. Dan ni terkilat pula saya tak bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan khas untuk Yang Berhormat Baru Batiak. Kita nak tanya sikit. Dua soalan je. Seperti mana yang kita sedia maklum, Kedah ni dia sekarang ni orang anggap sebagai lubuk panas kan? Sebab macam-macam kek jadi kat Kedah lah ni. Daripada start pilihan raya dulu sampai lalu ni. Dan kalau pilihan raya tu RE, lalu ni jadi blok dengan kek KDAFK pula. So macam mana selaku YB yang salah seorang yang terlibat dengan pentadbiran negeri menghadapi tekanan-tekanan macam ni? Itu soalan pertama. Soalan yang kedua nak tanya adalah berkaitan dengan apakah perjalanan dan situasi sebenar yang berlaku kat KDAFA lo ni sebabnya. Itu je. Allah. Baik, terima kasih kepada saudara yang bertanyakan soalan. Baik, yang benarnya lah saya nak bongkar rahsia adalah kalau saya nak bercerita tentang KDAFC, yang sebenarnya saya tak ada jawatan kuasa dalam tu sebenarnya. Jadi tak apalah, saya cerita sikit lah. KDAFC ni yang kita tahu dah diswastakan. Jadi kerajaan negeri tak boleh masuk campur dah. Kita dah serah semua dah. Kerajaan dah serah semua dah dekat company sekian-sekian ni. Hampa ambil lah, hampa urus lah bagi elok. Jadi mungkin ada sedikit permasalahan dalam KDA ni tentang kewangan. Jadi dalam masalah ada sedikit kewangan tu, kerajaan negeri sebelum ni pun membantu bayar gaji player-player ni. Sebelum ni pun yang saya faham bulan 6, bulan 7, kerajaan negeri dah bantu bayar sedikit gaji player-player ni lah. Jadi saya mengharapkan selepas ini, saya difahamkan sebelum 31 Januari ni, CEO KDAFC akan selesaikanlah masalah isu gaji ni. Dan yang pertama tadi, tentang Kedah ni adalah lubuk. Pendapat saya sendirilah, memang Kedah ni tumpuan dia begitu lain macam sikit. Dengan adanya MB yang berkebolehan, main bola boleh, main rugby boleh, badminton boleh. Jadi semua di Malaysia ni tertumpu dekat situ. Mereka nak, apa mereka nak cari salah pun, biarlah di Kedah ni. Sebab bila dapat salah di Kedah ni, negeri-negeri lain pula akan nampak. Jadi itulah pandangan dan pendapat saya lah. Dan baru ini pula, Menteri Besar kita dipanggil oleh SPRM untuk siasatan lanjut. Dan saya mengharapkan dan saya berdoakan semuanya yang baik-baik lah. Jadi itulah pandangan saya, pendapat saya. Kedah ni adalah lubuk. Macam contoh di media sosial, TikTokers, anak-anak muda, semua rapat dengan Menteri Besar Kedah. Jadi Menteri Besar Kedah ni, dia ramah. Dia masuk dengan semua orang. Jadi TikTokers ni pun senanglah dengan dia. Jadi yang orang lain yang tak apa nak ngam dengan TikTokers ni, mereka rasa macam jealous kot. No? Mungkin yang itulah pandangan peribadi saya lah.
Saya mengharapkan selepas ini Kedah ni akan jadi satu negeri contoh untuk negeri-negeri lain. Dengan adanya Menteri Besar Kedah iaitu Sanusi bin Muhammad Noor ni adalah seorang menteri yang memberikan gambaran yang terbaik, contoh, tauladan yang begitu hebat untuk negeri-negeri lain. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang bersekalian, demikianlah program kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasihlah amat sangat pada YB Badrul Bhatia di atas kesempatan masa dan juga pandangan-pandangan yang beliau berikan kepada kita pada malam ini. Seperti yang pemuda kawasan Kedah lah, bahawa yang baik itu insya-Allah lah pemuda-pemuda akan gunakanlah kesempatan untuk diri Perlis juga untuk membuat program-program agar anak muda juga berminat kepada PAS kita ini dan memberi dan membantu kerajaan negeri, insya-Allah. Saya juga ucapkan terima kasihlah kepada YDP, Timbalan YDP dan Ketua Pemuda Negeri dan juga pada sahabat-sahabat ARC dan juga yang bukan ARC lah, yang bermotor dan juga golongan-golongan lama yang seusia dengan saya ni yang hadir pada malam ni. Alhamdulillah, ini satu dukungan yang baiklah, tak kira usia, disebabkan macam saya kata dia, bola ni semua orang minat, daripada budak kecil sampai ke lebih dewasa dan semua bangsa, dan yang main malam ni pun bekas pemain kebangsaan. Itulah, itu satu tarikan lah. Sebab tu malam ni golongan muda pun ada, muslimat pun ada. Di situ pun muslimat ada, orang perempuan tengok bola, sorok lebih daripada kita. Jadi itulah, kita berharaplah dengan langkah yang dibuat oleh YB Badrul ni, seorang pemain bola, dan kita berharap seperti yang Ustaz Azmir buat Azhar tu, ada jugalah calon-calon pemain bola kita yang menjadi wakil rakyat ke depan ni, insya-Allah. Sebab kita ni PAS terbuka, dia tak kira bidang agama, profesional. Yang penting mencintai perjuangan dan pelbagai yang dibuat yang berada dalam PAS kita ini. Yang kedua, kita menanamkan walak yang tinggi kepada pimpinan untuk kita menyusun atur, tak kira kepada program peringkat negeri, cawangan dan sebagainya. Sebab itulah kita berharaplah segala pandangan yang diberikan oleh YB Bhatia pada malam ini mendorong Badrul kita pada hari mendorong anak-anak muda untuk melibatkan diri lebih banyak lagi. Tariklah sahabat-sahabat kita, tak kira lah. Yang minat motor, dia tarik motor. Yang minat bidang bola, insya-Allah pemuda buat bola. Itulah. Yang penting tidak melanggar syariat kita. Itu yang penting. Itulah perjuangan kita, dan saya bagi pihak berkuasaan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, dan sekiranya terdapat terkasar bahasa, terkurang budi bicara, saya memohon maaflah. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri, dan kita tangguh dengan tasbih, kafarah dan satu as. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.